Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk pada kali ini ialah mengira nilai peratus daripada kuantiti. Baik, contoh yang pertama, 10% daripada 60. 10% ialah nilai peratus, 60 pula ialah kuantiti. Langkah pertama untuk menyelesaikan soalan ini ialah kita tukarkan perkataan daripada ini menjadi darab. Tuliskan darab di atas perkataan daripada dan simbol peratus ini kita jadikan dia per 100. Langkah kedua, kita tulis dalam bentuk ayat matematik yang baru. 10/100. 10/100 darab 60. Kemudian kita panjangkan garisan ini. Untuk menyelesaikan soalan ini, cikgu akan tunjukkan cara mudah iaitu pemansuhan sifar. Syaratnya atas dan bawah mesti ada sifar. Baik, atas ada 2 sifar, bawah pun ada 2 sifar. Jadi kita boleh potong. Kita mula dari nilai kuantiti di sini. Potong 1 sifar, potong 1 sifar di bawah. Ada lagi 1 sifar di atas, potong dan potong lagi. Baik, yang tinggal di atas ialah 1 darab 6 per 1. Per maksudnya bahagi 1. Baik, jawapannya ialah 6. 1 darab 6, 6. Kenapa cikgu tak bahagi 1? Sebab 6 bahagi 1, jawapannya tetap 6. Contoh kedua, cikgu dah tuliskan langkah pertama, tuliskan darab di atas daripada dan juga potong simbol peratus menjadi per 100. Langkah kedua, cikgu dah tuliskan 17/100 darab 100. Kita boleh panjangkan garisan per ini. Langkah seterusnya kita boleh buat pemansuhan sifar. Baik, di atas ni ada 2 sifar, bawah ada 2 sifar. Jadi kita boleh potong 1/1. Jadi yang tinggal 17 dan 1. 17 darab 1, 17. Jadi jawapan ialah 17. Contoh ketiga, cikgu dah buat langkah pertama dan juga langkah kedua. 120/100 darab 30. Kita boleh panjangkan garisan. Baik, kita boleh buat pemansuhan sifar. Atas ada 2 sifar, bawah pun ada 2. Jadi kita mula mansuh sifar yang pada 30 ini. Bawah, atas, bawah. Baik, yang tinggal 12 darab 3. Cikgu tulis dalam bentuk lazim. Jawapannya ialah 36. Contoh keempat. Baik, cikgu dah tuliskan langkah pertama dan langkah kedua. Per 100, simbol darab. Ayat matematik yang baru. Baik, kita akan buat pemansuhan sifar. Cuba lihat, di atas hanya ada 1 sifar. Bawah ada 2 sifar. Berapa sifar kita perlu potong atas dan bawah? Ya, 1 sahaja. Jadi yang tinggal bawah ni 10. Jadi kita perlu bahagi 10 nanti. Sebab per bermaksud bahagi. Jadi yang tinggal 25 dan 12. Jadi 25 darab 12. Baik, 25 darab 12 cikgu dapat 300. Baik, 300 cikgu bawa ke sebelah. Kemudian bahagi 10. Kenapa bahagi 10? Sebab di sini ada 10. Ada lagi 10. Bahagi 10. Jawapan akhir ialah 30. Contoh kelima. Baik, cikgu dah tuliskan langkah pertama dan juga langkah kedua. Baik, kita lihat langkah kedua. Kita perlu buat pemansuhan sifar. Atas hanya ada 1 sifar, bawah ada 2. Jadi kita perlu potong 1 je sifar atas bawah. Okey, tinggallah 10 untuk kita bahagi hasil darab nanti. Hasil darab apa? 15 dan juga 112. Baik, 112 darab 15, 1680. Baik, kita bawa ke sebelah, kemudian bahagi dengan 10. Kerana ada 10 di sini, kita perlu bahagi. Per bermaksud bahagi. Jawapan akhir ialah 168. Contoh ke-6. Baik, cikgu dah tuliskan langkah pertama dan langkah kedua. Sekarang kita akan buat pemansuhan. Kamu lihat di atas ada 3 sifar, bawah ada 2 sifar. Kita hanya boleh potong 2 sifar sahaja di atas. Kerana bawah hanya ada 2. Jadi cikgu pilih sifar yang ada pada 400.
Jadi yang tinggal ialah 120 dan juga 4. Kita tak perlu bahagi dengan 1. Jawapan akhir ialah 480. Contoh seterusnya. Baik, cikgu dah tuliskan langkah pertama dan juga langkah kedua. Untuk langkah kedua, kita akan cuba menyelesaikan soalan ini tanpa memansuhkan sifar. Kerana di atas ini tiada sifar, hanya di bawah saja. Jadi kita tak boleh mansuhkan apa-apa sifar. Yang perlu kita buat ialah kita darabkan pengangka dan kuantiti. Baik, 125 darab 12. Cikgu kira dalam bentuk lazim. Cikgu dapat 1500. Kemudian cikgu bawa ke sebelah bahagi dengan 100. Kenapa bahagi 100? Sebab di sini ada per 100. Per maksudnya bahagi. Per maksudnya bahagi. Bahagi 100 ini. Bahagi 100 ya. Jawapan akhir ialah 15. Itu sahaja. Terima kasih.